Okey, kita pergi kepada generation yang ada perkembangan evolusi komputer lah Di mana kalau ikutkan kita ada sampai fifth generation, generasi kelima lah. Okay, bermula dengan first generation komputer, iaitu kalau korang tengok paparan ni, ini adalah gambar komputer generasi yang pertama. Dia macam vacuum tube, small lah. Dia tak adalah besar macam desktop yang zaman third generation dan sebagainya. Dia agak expensive sebab tak ramai orang ada benda ni, ada komputer first generation dulu-dululah. Bermula pada tahun 1951 hingga 1958 lah. Dan ianya menggunakan machine language untuk computing. Dia ada machine language yang vacuum tube ni faham lah. Okay. Okay, kita pergi kepada second generation, iaitu bermula pada 1959 sehingga 1963. Yang korang nampak ni, ini kalau ikutkan dulu-dulu punya makmal banyak menggunakan second generation. Saya pun pernah berpeluang menggunakan lah masa zaman sekolah rendah dululah. Di mana second generation komputer ni bermula pada 1959 hingga 1963, tapi sampai dekat Malaysia ni pada tahun 1990 something lah, macam tu. Okay, ianya adalah transistor menggunakan punch card untuk input masuk, dan ianya menggunakan assembly language, di mana komputer ni faham bahasa himpunan lah, bahasa himpunan komputer. Okey, pergi kepada third generation komputer, di mana ianya menggunakan integrated circuit. Maksudnya dia dah ada motherboard, dia ada integrated circuit lah dalam dia punya CPU tu dan ia ada operating system, di mana dia ada user interface. Pengguna boleh lihat user interface dekat monitor ni, dekat paparan monitor ni lah. Dan ianya lebih speed kelajuannya lagi tinggi, lagi laju berbanding dengan first dan juga second generation, dan dia lebih efficient lah berbanding dengan first and second generation. Okey, yang ni merupakan fourth generation komputer, di mana fourth generation komputer ni dah lagi majulah berbanding dengan third, di mana kita keseluruhannya menggunakan microprocessor telah diperkenalkan lah. Jadi kalau ikutkan dia lebih kepada tahun 1980 dan ke atas lah. Okay. Ni yang kita sekarang. Tahun 2000 ke atas, computer generation, fifth generation, generasi kelima, di mana capable of parallel processing. Maksudnya dia boleh guna banyak kerja dalam satu masa. Dia merupakan, dia menyokong kepada pengencaman suara, support voice recognition, dan juga dia faham tentang understand natural language lah. Okay, yang kita guna sampai sekarang lah. Okay, ini adalah gambaran lah perbezaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang lah. Dulu kita guna telefon macam ni kan, sekarang kita lebih menggunakan smartphone dan sebagainya lah. Okay, jadi kita pergi kepada masih dalam subtopik evaluation, di mana berkaitan dengan digital media digital. Apa yang dimasukkan dengan media digital ni, di mana ianya sebagai teknologi di mana pengguna ni membentuk interaksi, ekspresi komunikasi dan juga hiburan dalam format digital lah. Dan media digital ni menggambarkan evolusi pengkomputeran multimedia menjadi komunikasi multisensori lah. Jadi kita menggunakan digital media banyak, kita guna video, kita guna audio, kita buat video dekat CapCut dan sebagainya. Itu adalah elemen digital media. Okey, seterusnya adalah the goal of multimedia and digital media, iaitu matlamat multimedia dan juga media digital, di mana ianya adalah untuk menghasilkan kebolehpercayaan, di mana kita nak berkomunikasi secara bersemuka lah, face to face ni, menggunakan apa-apa platform secara maya lah, dan ianya boleh kita sesuaikan dengan platform online environment, persekitaran online lah, dan kita menggunakan networking, kita guna komputer, kita boleh guna mobile device, dan mana apa-apa teknologi lah yang support. Okey,
Dalam ICT ni juga, korang kena faham perbezaan antara kita sebut mobile komputer dan juga mobile device. Dia ada perbezaan lah. Yang ni pun favorite soalan dalam test ataupun final. Mobile komputer ini adalah komputer peribadi yang kita boleh bawa dari satu tempat ke satu tempat. Dia komputer peribadi. Contohnya komputer notebook, komputer tablet dan juga netbook. Manakala mobile device ini pula adalah peranti komputer yang lebih kecil berbanding dengan mobile komputer. Dan dia senang, pegang dekat tangan je, macam smartphone lah. Dan biasanya dia tak ada disk drive. Dia tak ada disk drive Dan contohnya macam contohnya smartphone, kita ada PDA dan sebagainya lah. Okay. Ini contoh untuk mobile komputer di mana notebook komputer ni juga dipanggil sebagai laptop komputer ataupun personal komputer yang kita guna dan kita boleh bawa ke mana-mana lah. Manakala kalau mobile device ni dia lebih kecil dan kita senang nak pegang dengan tangan, dan bila kita nak guna tu kita just guna jari je lah. Kita guna jari satu tangan pun boleh. Itu kita panggil sebagai mobile device lah. Okey, kita pergi kepada subtopik 1.2 iaitu ICT in your life. Okay, kalau korang tengok gambar grafik ni, ICT ni banyak kita guna. Kadang-kadang kita nak cucuk duit dekat ATM machine. Jadi itu sebenarnya ICT. Okay. Lepas tu kita nak naik flight. Kita nak order tiket guna online dan sebagainya. Itu pun adalah ICT. Korang tonton televisyen, korang tonton Netflix, itu pun ICT. Korang guna smartphone, itu pun adalah ICT. Korang pergi hospital, nurse tu dimasukkan data ataupun doktor masukkan data ubat apa yang kena ambil tu semua, itu pun adalah ICT. Jadi ICT meluas. Mana-mana bidang pun banyak menggunakan ICT. Okay, today's technology. Contoh-contoh daily uses of ICT ni biasanya kita guna untuk kita siapkan homework assignment, kita nak tengok streaming video, Netflix dan sebagainya dekat laptop kita ke, dekat smartphone ke. Lepas tu kita nak baca news, letter dan sebagainya, kita nak baca newspaper melalui online pun boleh. Ataupun kita nak reserve untuk dinner, untuk table, untuk kita booking makan ke apa ke, kita panggil Foodpanda ke, kita order melalui apps, aplikasi kan, kita guna apps je. Kita nak tahu tentang cuaca, kita nak dengar muzik daripada smartphone kita, semua tu adalah ICT. Korang nak share foto, korang ambil gambar melalui smartphone, tu semua adalah ICT. Okey, ini adalah future teknologi yang kita jangka pada tahun 2050. Korang boleh tengoklah dia punya jangkaan.
Video ni agak panjang yang ni nanti korang boleh tengok sendiri, saya ada share dalam slide nanti Okay, kalau ikutkan ini adalah jangkaan lah di mana 2050 latest teknologi yang kita akan gunalah kemungkinan. Ini jangkaan. Okay, jadi ni jangkaannya masa akan datang, maybe di sekolah dah tak ada nak bawa buku, teks berat-berat tu, kebanyakan diorang akan guna smart device lah. Ini adalah jangkaan lah. Okay.